Dalam sejarah manusia, antara tajuk yang akan dihubung kaitkan dengan akhir zaman, dan kita melihat mana-mana aliran-aliran atau ajaran-ajaran yang sesat ni akan menggunakan modal yang sama, iaitu Imam Al-Mahdi. Ini tajuk yang sangat famous. Sehingga mana-mana ajaran pun dia akan ada kaitan dengan Imamul Mahdi. Dahulu di Malaysia Al-Arqam juga dakwaan yang sama, Imamul Mahdi. Dan juga ada sebahagian pihak yang mengatakan Imamul Mahdi telah keluar di Jordan sekarang dan hanya tunggu untuk dibai'ah. Tuan-tuan bersiap sedia. Mungkin ada satu gerakan daripada Lubuk Sirih beramai-ramai. Tapi nak habaknya dia tak keluar dari Lubuk Sirih lah. Dia telah keluar di Jordan. Macam-macam tafsiran. Dan Datuk pernah cerita, ada Imam Mahdi yang duduk di Sirdap, kan? Yang kawan tu nak katuk kepala dia kalau keluar. Sebab kalau keluar dia tak boleh cari makan. Saya ingat Perlis juga kena, kita ada banyak gua, kita pun mungkin boleh dakwah mana-mana gua. Imam Mahdi akan keluar pada gua Kelang. Jadi ini satu, kan? Pasal apa Imam Mahdi ni jadi satu isu yang sangat besar, dakwaan yang sangat menarik. Mungkin Datuk boleh bagi pencerahan kepada kita semua, dan saya rasa ramai malam ni, ribuan yang sedang menonton secara langsung juga ternanti-nanti pencerahan daripada Sahibus Samah. Dipersilakan. Terima kasih. Ini isu Imam Mahdi ialah isu yang panas dalam sepanjang sejarah orang Islam. Telah bukan saja panas sekadar dibincangkan di internet zaman sekarang, telah menyebabkan mati ratusan ribu orang Islam kerana mendakwa Mahdi. Sampai hari ini, kita bukan saja mendengar Al-Arqam mengaku Mahdi, kita diperlihat ada gerakan mimpi gerakan mimpi itu berkumpul di negeri Perlis, bergerak di sini, dan laporan Special Branch Polis mari bermesyuarat dengan Jabatan Mufti dan seumpamanya untuk bincang tentang mereka ni buat persiapan, siap dengan barang-barang, dengan anak panah, dengan pekakat, nak berjalan daripada Perlis, nak masuk Syam, nak pergi ke atas, pergi sampai nak pergi ke Syria, nak bertemu dengan Imam Mahdi. Ini cerita betul, dengan sejumlah yang banyak. Mereka ni menyembunyikan, tapi mereka ada. Tapi mereka bukan orang Perlis saja. Yang lain, pakat negeri-negeri lain pun pakat sekali. Dan ada beberapa tempat di Perlis ni yang mereka jadikan kubu mereka, macam tempat berhimpun sekejap. Tapi saya nak cerita itu yang semasa lah. Tapi cerita Imam Mahdi sejak dahulu. Tapi sebelum nak cerita Imam Mahdi ni ada ke? Itu dulu. Di dalam Al-Quran tidak ada sebutan tentang Imam Mahdi. Tetapi di dalam hadis-hadis Nabi ada sebut tentang Imam Mahdi. Dan ini menimbulkan polemik. Nabi kata, "Laulam yabqad dunya illa yaumun la tawwalallahu dhalika al-yawm hatta yab'atha rajulan min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi wasmu abihi isma abi yamla'ud dunya qistan wa adlan kama muli'at zulman wa jura." Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Sunan. Kata Nabi, kalau dunia tidak tinggal melainkan satu hari, andai, Nabi sebut, nescaya Allah akan panjangkan hari itu sehingga dihantar seorang lelaki daripada keluargaku. Namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Jadi nama apa? Nama apa dah? Bukan Syahri Muhammad. Nama apa? Nama apa? Muhammad bin Amr. Yamla'ud dunya qistan wa adla, dia akan memenuhi dunia dengan keadilan seperti mana dia telah dunia dipenuhi sebelum itu dengan kezaliman. Jadi hadis ni
Dan banyak lagi hadis-hadis yang menyebut tentang Imam Mahdi. Ada yang sahih, ada yang tidak sahih, ada yang palsu. Tetapi kalau disimpulkan semua yang palsu, yang sahih, yang dhaif, yang apa, kesimpulannya adanya Imam Mahdi. Yang ni dia panggil mutawatir ma'nawi. Saya nak bagi tuan-tuan faham macam ni. Tuan-tuan pergi satu kampung, orang kampung kata ada penghulu kampung tu nama dia Man. Contohlah. Seorang kata, nama apa penghulu kampung? Man. Man ni orang dia tinggi. Seorang pula macam cerita, Man, penghulu kampung tu nama Man, tapi Man dia ni orang dia gelap. Ada pula kata Man ni orang dia bagus. Seorang pula kata Man dia orang dia kedekut. Beratus orang cerita tentang Man, cerita macam-macam. Sebahagian cerita tu mungkin bohong, betul tak? Tapi yang kita confirm, penghulu tu memang nama Man. Faham tak? Faham tuan-tuan bahas mana ni? Yang tu dia panggil mutawatir ma'nawi dalam ilmu hadis. Maksud, dari segi makna dia memang benda tu ada lah. Macam contohnya, orang tu kata Brazil macam ni. Orang ni kata Brazil macam tu. Orang tu kata macam ni. Semua orang cerita Brazil, betul tak betul cerita. Tapi kesimpulannya Brazil ada tak? Brazil ada. Jadi banyak hadis-hadis tentang Mahdi, kesimpulannya Mahdi ni ada. Di kalangan para ulama ada yang menolak tentang Mahdi ni. Saya ni cakap ni pasal ada orang akademik juga seperti Ibn Khaldun, dia menolak tentang Imam Mahdi. Dalil dia ialah hadis riwayat Ibnu Majah, la Mahdi illa Isa bin Maryam. Tidak ada Mahdi melainkan Isa bin Maryam. Tapi hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Daripada cerita Mahdi ini timbullah berbagai-bagai orang yang mengambil kesempatan mendakwa Imam Mahdi. Sebab bila dakwah Mahdi ramai orang akan ikut. Pasal Nabi dah bagi recognition ni. Nabi dah bagi tahu ni Mahdi ni. Ada mazhab yang memang memuja Mahdi. Seperti mazhab apa? Syiah. Sebab dia sentiasa Mahdi muntazar, Mahdi muntazar. Dan dia percaya Mahdi tu dah ada. Boleh jumpa lagi. Cuma dia belum muncul. Kadang-kadang imam-imam mereka dapat jumpa. Ada yang kata dia Mahdi. Padahal dia tak Mahdi. Sehingga contohnya, Mahdi yang paling dahsyat dalam sejarah, Ibn Tumat. Dulu saya ramai saya Ibn Tumat. Ibn Tumat di Maghrib. Dia kena mengaku Mahdi dan orang percaya dia Mahdi. Satu malam 70,000 orang dia bunuh. Bagi siapa yang tak mau percaya dia sebagai Mahdi. Pengikut-pengikut dia taksub. Ada Mahdi di Sudan. Berperang dengan Inggeris, mengaku Mahdi. Macam-macam tempat, macam-macam bangsa ada mengaku Mahdi. Hak Malaysia ni pun berapa ramai dah mengaku Mahdi. Betul tak? Sebab kerana bila mengaku Mahdi akan boleh ada pengikut. Dan hadis-hadis Mahdi ni banyak cerita tentang Mahdi ni. Sehingga kan orang tua-tua masih ingat Masjidil Haram pernah ditawan oleh sekumpulan yang mengaku mereka Mahdi. Nama Muhammad bin Abdullah pula tu. Siapa yang masih ingat? Kalau Dr. Radhi, Datuk Kaya Bakti Dr. Radhi, dia masa Mahdi tu kepung Masjidil Haram, tutup pintu-pintu, dia dengan mak beliau dengan mak ibu beliau ada dalam masjid. Itu pun berapa banyak tumpah darah di Masjidil Haram mengaku Mahdi. Sebelum tu pada zaman Qaramitah, ni aliran batiniyah, aliran yang percaya yang mencuri Hajarul Aswad. Hajarul Aswad pernah dicuri. Dibawa ke Hijr. Sebab tu zaman tu tawaf tak ada Hajarul Aswad. Siapa curi? Qaramitah. Qaramitah pun mengaku Mahdi. Banyak orang mengaku Mahdi. Bila mengaku Mahdi, ada pengikut. Saya pernah ingat dengan dalam majlis dengan Syekh saya Salah bin Fatah Khalidi. Satu orang berdiri dalam majlis. Assalamualaikum ya Syekh. Dia kata Anal Mahdi muntazar. Akulah Imam Mahdi. Cuma Syekh saya kata masa tu, kami di sini tak terima Mahdi.
Balik dulu lah. Dia balik, bagus yang Mahdi tu. Dia balik. Dia keluar. Tapi nak ceritanya, orang mengaku Mahdi ni ramai. Sampai hari ni. Ni yang, dan ramai orang dia tak mengaku Mahdi, dia buat kononnya dia dapat bertemu dengan Imam Mahdi. Jadi apa cerita pendirian kita tentang Mahdi ni? Okay, saya nak sebut beberapa perkara. Ini nak mudahkan, saya tak mau panjang supaya banyak soalan saya boleh jawab. Pertama, hadis-hadis tentang Mahdi memang ada. Kita tak petikai Mahdi ada. Itulah pendapat majoriti para ulama, adanya Mahdi, lelaki yang bernama Muhammad bin Abdullah yang akan keluar pada akhir zaman daripada keluarga Nabi SAW, yang akan memerintah dunia dengan penuh keadilan. Yang tu kita percaya. Tapi tidak semestinya kita percaya hadis Mahdi itu, kita percaya si fulan tu Mahdi. Itu beza. Kita percaya hadis itu, kita percaya, tapi dia mengaku Mahdi, kita tak percaya. Tak apa kita tak percaya kat dia. Arkam dia mengaku Syekh Suhaimi Mahdi, kita tak percaya. Mahdi, oleh kerana dia pengikut Nabi, dia mesti ajaran dia sama dengan sunnah Nabi. Dia tak boleh buat ajaran bid'ah karut marut. Mahdi, dia tak pernah ada dalam riwayat, dia semua duk panggil orang supaya mengaku dia Imam Mahdi. Orang yang iktiraf dia Mahdi. Sehingga Sufyan Ats-Tsauri di dalam Hilyatul Awliya, dia menyatakan, "Idza marra bikal Mahdi wa anta fil bait, fala takhruj ilaihi hatta yajtami'an nas." Kalau Imam Mahdi lalu depan rumah hang duduk dalam rumah, tak usah duk keluar pergi kat dia, sehingga orang ramai iktiraf dia Mahdi. Orang ramai berimpun pergi kat dia. Okey, yang tu masih kabur lagi. Tapi ada beberapa benda yang penting yang tak boleh silap tentang Mahdi. Iaitu apa dia? Pertama, Mahdi muncul. Pada zaman Mahdi akan munculnya Nabi Isa alaihissalam. Pada zaman Mahdi akan munculnya Dajjal. Kalau semua ni tak ada, inilah Mahdi bohong. Mahdi akan jadi imam. Nabi Isa salat di belakangnya. Dan sebelum nak datang Nabi Isa, ada banyak peristiwa yang lain akan berlaku. Sebelum muncul Dajjal. Sebab tu sebagian ulama kata, siapa yang mengaku dia Mahdi sebelum muncul Dajjal, atau mengaku seorang tu Mahdi sebelum Dajjal, dan Dajjal tak sama ada, dia itulah Dajjal. Dialah jadi Dajjal. Ni pergi mengaku Mahdi di Jordan lah, apa semua ni ada sekarang ni. Mahdi bila ada, Nabi Isa akan ada. Nabi bila ada, Dajjal juga ada. Kalau tak ada yang ni, semua ni Mahdi bohong. Kerana dalam hadis itu akan ada temuan Nabi Isa dan Imam Mahdi, dan juga dia terlibat dan membunuh Dajjal, dan juga Imam Mahdi juga terlibat dalam episod-episod yang akan berlaku. Jadi kalau ada orang mendakwa Mahdi pada zaman ni, lagi Dajjal tak ada dan Nabi Isa tak ada, itu adalah Mahdi bohong. Melainkan dia nama Muhammad Mahdi, tak apalah. Dan Mahdi, nama dia Muhammad bin Abdullah. Bukan nama dia yang lain, lepas tu pergi ubah. Nama Syekh Suhaimi, lepas tu pergi ubah jadi Muhammad. Lepas tu pak dia nama lain, lepas tu pergi bubuh nama Abdullah. Ciri-ciri Mahdi hendaklah ciri-ciri yang ada dalam Quran, ciri-ciri yang ada dalam sunnah, bukan ciri yang direka. Contohnya, pada zaman kerajaan Abbasiyah, ramai yang nak dakwa supaya Mahdi di kalangan mereka. Mereka kata Mahdi hendaklah keturunan Bani Abbas, sebab mereka pro Abbasiyah. Ini ciri-ciri yang bukan ada dalam hadis. So, tak usah duk kalut dengan Mahdi lah. Dia mai, kita betul-betul. Dia tak mai, tak payah duk cari dalam internet. Ada tak Mahdi keluar lah. Ada satu orang mai jumpa saya dalam satu persidangan antarabangsa. Jumpa saya tunggu di luar. Lepas saya berucap dalam satu seminar international. Dia nak jumpa saya. Dia kata apa siapa? Dia nak perkenalkan Imam Mahdi. Daripada Pakistan, guru dia. Amboi, kalau ia pun jauh sangat.
Mahdi bukan orang Pakistan dan bukan orang Fegra. Dia adalah daripada keturunan Nabi, namanya sama dengan nama Nabi. Sebahagian riwayat Sunni cenderung menyatakan Mahdi itu daripada Al-Hasan bin Ali, dia punya sambungan. Syiah Mahdi dia Al-Husain bin Ali. Wallahu ta'ala. Panjang lagi kalau saya nak cerita pasal Mahdi ni. Cukup minyak tu lah. Nanti panjang lagi.